organization. Data organization. So yang pertama kita tengok course outline dia, dia besar sedikit. So saya akan terangkan dahulu course outline A untuk qualitative data. Okay, kita nak describe categorical frequency distribution, pie chart and bar chart. Itu untuk kualitatif. Kemudian dia ada kat bawah ni sambungan dia. Okay, sambungan dia. Tadi untuk kualitatif, yang B ni kalau untuk kuantitatif data. Okay, kita nak describe frequency distribution table, histogram and frequency polygon and the ogive. Lepas tu C, kita nak construct and interpret the stem and leaf plot. Stem and leaf plot. Alright, so rasanya ada dua tu sajalah. Okay, so kita pergi kepada yang atas dahulu tadi. Okay, yang atas dahulu untuk qualitative data. Okay, untuk qualitative, okay, qualitative data means the data cannot assume a numerical value but can be classified into categories. Example, color, races, grades, and rank. So the first one, categorical frequency distribution table. So kat sini kita tengok a frequency distribution for qualitative data lists all categories and the number of elements that belong to each of the categories. So kalau kita tengok kat sini, dia punya type of employment tu private company. Okay, private company business. So the number of student 44. Kemudian federal government 16, state local government 23, dan kemudian kita ada own business 17. Yang ini kita boleh juga buat dalam bentuk table bagi data jenis kualitatif. Okey, kemudian kita tengok dia punya penerangan untuk table 1 tadi. Dia kata list the type of employment and the number of students who intend to engage in each type of employment. So yang kedua, in this table, the variable is type of employment, which is a qualitative variable. The categories list in the first column are mutually exclusive. Kita tak belajar lagi perkataan mutually exclusive ni, tapi kita dengar dulu di sini. Nanti kita akan terang dekat tajuk 5. In other words, each of the 100 students belongs to one and only one of these categories. Okay, the number of students who belong to a certain categories is called the frequency of the categories. Okay, the frequency distribution exhibits how the frequencies are distributed over various categories. Macam mana nak sebut kata X? Sekejap alang-alang tu ya. Saya salin sekejap. Sabar alang-alang tu saya tengok sat. Lambat sikit internet hari ni, Wak. Saya nak tengok dia pronounce perkataan tu. Slow kan? Sabar Saat lagi kalau dia okey, saya cari cara nak sebut perkataan ni jarang saya sebut ni. Okey, bentuk yang kedua, kita boleh persembahkan data jenis qualitative data ialah pie chart. Pelajar suka buat pie chart zaman sekolah dahulu.
So a pie chart is more common used to display percentage, although it can be used to display frequency or relative frequency. Pelajar bila dia buat, dia seronok, bentuk jadi bulat, dia boleh modify jadi tree macam tu, dia seronok. Okay, the whole pie represent the total sample or population. Then we divide the pie into different portion that represent the different categories. So sebab sudut pada pie tu 360 darjah. Jadi bila kita kira bilangan tu per dengan total darab 360, kita dalam bentuk sudut. Okey, dalam bentuk sudut. So kat situ diterang kat situ. So kita tengok mana contoh kalau kita buat table yang kedua. Okey, table kita dapat nilai relativity tu kan, kita darab dengan 360 supaya kita dapat dia punya untuk very stress tu 119.88. Sekejap sepatutnya very 119. Okey, 119. Kemudian somewhat 169 lebih besar. Somewhat lebih besar. Manakala tidak stres tu ada sudut dia adalah 72. So daripada tiga benda ni yang penting pie ni akan digunakan semualah. Sebab kita kira dengan 360. So ketiga-tiga item tadi 119, 168, 72. So bila kita tambah yang ini nanti dia dapat 360 darjah. Jadi bentuk pie ni pelajar memang suka. Alright, so saya try tengok nasib di sana. Kod-kod dah okey. Okay, besok saya jadi juri kat situ So kat sini saya guna English, Malay, ES. X. Betul saja tu. HIBITS. Oh, macam exhibition. Pameran. Oh, Pameran. pameran. Yang ni lah. Exhibit. Oh, exhibit. Okey, sebutan sebenarnya adalah Exhibit. Action. Okey, saya lupa perkataan yang saya biasa guna adalah exhibition. Tapi tadi saya nak sebut, saya macam tak boleh nak sebut. Okay, a frequency distribution exhibit how the frequencies are distributed over various categories. So sebutannya exhibit. Okay, saya betulkan yang tadi cara sebut tu. Okay, so media sambung yang seterusnya tentang bacat. Okay, kadang-kadang pelajar dia buat dalam bentuk pie chart. Okay, kadang-kadang pelajar suka buat dalam bentuk bar chart. Okay, tapi yang bacat ni lebih mudah lah. Kita boleh tukar dalam bentuk mungkin peratusan, mungkin jumlah. Tak ada masalah mana-mana So to construct a bar chart, we mark the various categories on the horizontal axis as a figure 2. Bawah tu kita letak dia punya categorize dia lah. Sama ada very, somewhat and none. Okay, kemudian we mark the frequency on the vertical axis. Then we draw one bar for each category. Warna biru tu kan, ada yang ketinggian very tu 10. Somewhat mungkin 20 dekat situ. Kemudian none tu dia lebih pada 5. Itu bergantung kepada table kita lah.
Kemudian yang paling penting di sini, okay, paling penting bila kita buat bar chart, we draw one bar chart for each category. Kemudian dia cakap kat sini, we leave a small gap. Di sini ada gap. A small gap between adjacent bar. Okay, supaya ialah ia menentukan baca kan. Kalau rapat sangat dia jadi macam tak menjadi baca tu lah ya. So kena ada gap sedikit. Okey, kemudian untuk kualitatif data, tadi kuali, yang ini kuantitatif. Payah. Sebab saya biasa sebut kuanti, bila sebut penuh ni rasa terbelit-belit lidah. Quantitative data, the data can be measured numerically. Okay, so kita tengok ni bentuk ni data kita. Maksudnya walaupun kita cerita tentang data kita data terkumpul 5 sehingga 9 ni data terkumpul, tapi bilangannya itu kita boleh kira. So kalau ikutkan di situ, yang terjual 5 sehingga 9 unit ada 3. Yang jualan dia 10 hingga 14 ada 6 dan seterusnya lah. Okey. So yang ini tadi yang kita cerita tadi bacaan. Sekarang Meda pergi kepada frequency distribution table. Yang ini pun kita dah boleh nampak dia punya data. Dan kita nak cerita pasal diagram. Inilah yang kenapa baca tadi kita kena buat gap. Kita takut kita tertukar dengan histogram. Okey. Untuk histogram ni, kita tengok, so kita ada, kita tengok figure 3 teruslah ya. Kita tengok, ni dia. Itu dia histogram berbanding bar chart tadi. Histogram kita kena lukis rapat-rapat, bar chart kena ada gap. Okay, kena ada gap. Kemudian, the two histogram look alike because they represent the same data. Sama kita tengok sebab same data sahaja. Cuma mungkin yang figure 3 dia represent frequency, tetapi figure 4 dia represent relative frequency. So data sama, bentuk pun akan sama lah. Okay, in figure 3, we use class limit. They use class limit to mark classes on the horizontal axis. However, we can show the interval on the horizontal axis by using the class boundaries instead of the class limit. Kalau nak tulis macam tu pun boleh. Okay, sebab rasa lebih mudah begitu. Okay, berbanding kita nak tulis class limits. Okay, a graph formed by joining a midpoint of the top of successive bar in a histogram with straight line is called a polygon. So tadi kita ada histogram. Okay, histogram tak ada gap. Jadi daripada situ kita memang kena cari titik nilai tengah. Nilai tengah. Oh, saya minta maaf dia lari sedikit. Mungkin saya kena cerita sahaja. Ataupun saya ambil semula. Saya buka semula. Saya perasan dah saya buat kerja tadi dia lari. Saya highlight dia lari. Okey, harap dia okey dah ya. Okey, yang ini Meda try lukis semula. Kita kena cari ambil midpoint dia. Contohnya dekat sini, sini, titik tengah je. Lepas tu kita ambil pembaris. Poligon, nama dia poligon, kena guna pembaris. So Meda pun sambung ni. Sambung situ. Dari sini ke sana pula sambung.
Lepas tu sambung, kan? Sambung, sambung, sambung. Dan poligon ni dia kena mendarat di paksi X. Jadi bila media buka, okay, media buka gambar di belakang tu, dia akan jadi begini. Gitu. Okay, dia akan jadi begitulah. Yang kita lukis sekarang ni namanya ialah polygon. Yang kita lukis tadi namanya histogram. Kemudian bila kita sambungkan, sambungkan midpoint of the top successive bar. Media kena sambung. Tapi kena ingat, kita mesti mendarat pada paksi X. Awak tak boleh sambung dia terbang macam tu. Okay, kemudian a polygon is another device that can be used to present quantitative data in graphic form. To draw a frequency polygon, we first mark a dot above the midpoint of each class at the height equals to the frequency of the class. So, yang macam media buat tadi lah. Okay. Yang media buat tadi, bila media buka je, jadi gini. So, kita tengok for a very large data set, as the number of classes is increased. Okay, the frequency polygon eventually become a smooth curve. So, bila kita banyakkan bilangan histogram tersebut, okay, lagi banyak, akhirnya dia membentuk curve yang lebih licin. Dan nanti kita akan belajar dalam tajuk 7 normal curve. Dia ada sambungan nanti. Okey, seterusnya kita tak akan lukis ogive, kita akan belajar pengenalan saja untuk ogive. So, ogive ni kalau zaman sekolah dahulu, kalau awak ingat lagi, awak lukis dan bentuk gerah awak jadi macam tu. Macam huruf S. Lepas tu daripada situ awak boleh cari kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Lepas tu jumlah antara kuartil. So, an ogive is a curve drawn, for the cumulative distribution by joining with the straight line the dot mark above the upper boundaries of classes at height equal the cumulative frequency respective classes. So, kalau kita tengok sendiri pada gambar rajah ni, dia lukis ni sebab dia gambar rajah, mungkin dia guna software ke. So, sebenarnya ogive ni dia kena smooth. Dia tak boleh nampak ada macam selekoh patah-patah, tak boleh. Dia kena lukis cantik sangat-sangat. Sehingga pada zaman dahulu, ada jual di kedai pembaris untuk kita lukis ogive. Pembaris S namanya. Dan kita akan lenturkan pembaris itu melalui ke semua titik-titik yang ada. Kalau pembaris sekarang, pembaris straight. Zaman media dulu, media guna pembaris untuk lukis ogive. Dan ogive memang kena smooth sahaja. Dia tak boleh, dia macam tu. Dia macam tu. Biar nampak dia punya tidak ada yang straight. Kalau ada straight tu salah lah. Okey. Cuma zaman sekarang dah tak berapa glamour sangat dah ogive ni. Tapi di matrik ni kita nak bagi pendedahan apa itu ogive dekat pelajar. Okey. So, apa lagi yang penting dekat sini? Yang penting kat sini ogive kita, kita berkait rapat dengan kumulatif frekuensi. Kumulatif frekuensi. Sebab itu kita tengok graf kita, nilai X meningkat, nilai Y pun meningkat, nilai ini naik sini, Y semakin tinggi dan Y semakin tinggi kerana dia mengikut nilai kumulatif frekuensi. Itu yang berlaku sebenarnya. Okay? Itu saja untuk ogive. One advantage of an ogive is that it can be used to approximate the cumulative frequency
for any interval. Itu kelebihan dia lah. Okey, kalau contohnya nilai tu tidak ada pada awak ada 4.5, 9.5, katakan awak nak cari 9 ataupun awak nak cari nilai selain daripada pada paparan. Contoh nak cari nilai 15. 15, awak boleh unjurkan graf awak itu. Okey, unjurkan di sini, naik ke atas dan kita boleh buat bacaan pada nilai kumulatif walaupun tidak ada di dalam jadual. Itu maksud dia punya advantage dia ialah approximate cumulative frequency for any interval. Okay, so dia kata first, draw a vertical line from 17. Dia buat tadi saya kata 15, dia buat 17. Saya dah terang tadi. So kita pun lukis garisan putus-putus dan kita bawa ke paksi Y kerana kita nak cari nilai frekuensi kumulatif frequency. Itu cara dia lah. Tapi Meda dah tunjuk tadi. Cuma Meda buat nombor 15 tapi dia buat nombor 17. Alright, so kita teruskan lagi dengan stem and leaf yang awak dah belajar semasa tingkatan 3 ke? Awak dah belajar semasa menengah rendah. Saya tengok YouTube yang ini ya. So bila kita nak belajar, bila kita tengok another technique that used to present quantitative data, kita panggil dia stem and leaf diagram. So kelebihan dia ialah an advantage of stem leaf diagram over a frequency distribution is that by preparing stem leaf diagram, we do not lose information on individual observation. So semua data tu tidak termiss lah, semua ada di situ. Okay, so kita pergi yang pertama. Yang pertama untuk stem, dia kata the digit or digits that remain when the leaf is dropped. Usually the first digit. Okay, dia kata stem itu usually first digit, manakala leaf pula merujuk kepada last digit on the right of the number. So must be accompanied by a key. Ni mesti bersama dengan kata kunci dia to show how the data is represented. Okay, so the stem and leaf diagram give us the good idea of the shape of the distribution, and then the type of distribution are given below. So kalau kita dapat frequency curve yang pertama tu, median duduk tengah dan kita dapati mean berada di sebelah. Okay, gambar rajah ni Meda masukkan. Mean berada di sebelah kanan, yang ini kita panggil right skewness ataupun pencong kanan, ataupun nama lain dia adalah positive skewness. So caranya awak tengok di mana kedudukan mean. Kalau dia berada sebelah kanan, dia adalah positive skewness. Okey, manakala kalau mean median mode berkongsi tempat yang sama, kita panggil dia symmetrical. Okey, kalau awak perhatikan di sini, di mana kedudukan mean? Okey, mean berada pada kawasan paling kiri. Jadi kita panggil dia negative skewness. Okay, mean menentukan sama ada skewed to the right atau skewed to the left, ataupun mean menentukan sama ada positive skewness ataupun negative skewness. Gitu. Ini nota yang ini. Kemudian sekarang madam nak plot lah example 5. The height of 13 student measure to the nearest centimeter. Betul, ketinggian tak tepat kan? Ada yang point-point tapi kita dah cakap di situ, kita dah round off to the nearest centimeter. So dia suruh kita
demonstrate a stem and leaf diagram. Hence, interpret the data. Okey, mula-mula kalau madam tengok sini nombor nombor yang paling kecil kat sini 80-an lah, 80-an. Contohnya madam ada nombor 86. Okey, 86. Jadi madam sediakan 8, dia dah bagi tahu ambil digit pertama sebagai stem dan 6 tu sebagai leaf. Selesai 86. Katakan madam nak buat nombor 89 pula. 8 dekat stem, 9 dekat leaf. Kita dah siap dah nombor 80-an. So, madam nak ambil nombor 90-an pula. Contohnya, madam ambil nombor 92. 9 dekat stem, 2 dekat leaf. Ada lagi, saya tengok di situ 95, 97, 98, 99. Jadi bila kita buat stem and leaf, so kita ada tadi 92, 95, 97, 98 dan 99. 99 pula ada 2 kali. Ada 2 kali. Sebab itu nombor 9 di sini ada 2. Okey, kita tengok 100. 100 pula. Kita ada 100, 103, 104, 107. Okey, kita mula dengan 100. Okey, mula-mula kita letak 100 tu 10 yang pertama tu lah, stem. Dan kita ambil leaf dia akan jadi 100. Kalau 103, ni 104, 107. Okey, seterusnya yang balance kita ada 113. So kat sini kita ada 11 dan kat sini 3. Dan tadi dia dah cakap dah. Dia dah cakap must be accompanied by a key. Okay, so lepas awak buat, awak kena buat key. Tak kisahlah awak ambil yang mana, ambil salah satu. Contohnya awak nak ambil 10-3. So key, awak buat 10, buat tanda tu 3, maksud 103 cm. Itu key dan kita wajib buat. Jadi bila kita tengok, okay, kita tengok data kita ni, kita dapati the data. Okay, kita tengok kenapa skewed to the left. Okay, kita tengok disusun tadi macam mana jadi tadi. Dia kata skewed to the left. So kalau madam tadi, madam mungkin akan buat bentuknya begini. Tengok, madam akan buat bentuknya begini. So kan kalau kita ada paksi kan, kat sini kita ada macam X. Macam mana madam nak buat terbalik ni? Boleh ke buat terbalik? Sebab kita nak bagi tahu skewed to the left. Skewed to the left. Saya nak tunjuk kat WhatsApp. Saya nak fikir macam mana nak buat ni. Kalau dalam telefon boleh pusing-pusing, ni tak boleh pusing. Dia tak ada yang pusing tu, Pak. Okey, kalau saya paste, dia tak pusing. Tak boleh pusing. Saya nak menunjukkan bahawa, kan, kalau nombor 8, nombor 9, bilangan data dia tu ada, kalau ikutkan mod dia dekat 9 ni mod. Mod berada di situ. Mod paling tinggi dekat 9. Lepas tu data semua sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data di sini. Lepas tu belah sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Okay. Daripada situ kita tengok sebenarnya graf kita adalah the data is skewed to the left. Data kita sebenarnya ada di sebelah kiri sebenarnya. Selain daripada pelajaran nak tentukan mean, median, mode tu kita tak belajar lagi. Jadi semasa stem and leaf ni kita dah tengok nilai kita banyak di awal episod. Okay, banyak di awal episod.
iaitu di akhir episod 1, 2, 3, 4, 5. Ujung ni ada 5 saja dan data kita tertumpu di sebelah kiri. Itu cara kita nak baca lah. Cuma data dia disusun atas bawah, jadi kita sebenarnya XY, jadi kita susah nak tengok. Kecuali awak pusingkan graf ataupun awak pusingkan kepala awak. Awak boleh nampak daripada situ. Okey. So, sekarang Madam nak buat nombor example 6. Kita perhatikan. So, nombor yang paling kecil itu 10 point. Okey, yang pertama kalau Madam boleh tengok kat sini. Yang pertama, Madam buat 10 saja. Lepas tu Madam ada 10.1. Ada lagi 10. 6. Okey, lepas tu Madam pergi pada 11. 11 kita tengok kita ada 11.1. Ni 11.1. 11.2. Kemudian kita ada 11.2. Ada satu lagi. Ni satu lagi. 11.4. Dan kita ada 11.9. Selesai yang itu. Untuk 12 pula, kalau kita buat stem dia adalah 12. Cuma leaf dia, yang ini adalah kosong. Leaf dia kosong. Kemudian kita ada 12. 12.2. Mama rasa kita ada salah typo di sini. 12. 12.4. Kalau saya ambil sini 12.2. Ni mungkin nombor 2. Tu mungkin nombor 2 tu typo. Betulkan nota nanti. Tapi awak tak ada solution. Okey, betulkan di situ. Itu adalah 12.2. Kemudian baris yang ini 12.7. 12.9. 12.8. 12.6. Okey. Kemudian kita ada 12.4. 12.8 satu lagi. Bermaksud nanti awak tukar ni, ini adalah 12.2, bukan 3. Betulkan di situ. Okey, betulkan di situ ya. Kemudian 13 pula. Okey, 13 kalau kita tengok yang ada sini 13.1. Sekejap saya tukar pen. Kita ada 13.1, 13.3, 13.7. Point 1, point 3, point 7. Okey, kemudian kita ada 13.9. 13.9 lagi 1. 13.8. Selesai. Okey, 14 pula. Nak buat 14, contohnya 14. 14.2, 14.7, 14.7, 14.5. 2577. So, kita ada 2577. Itu 14. 15 pula. Okey, untuk 15, yang pertama 15.7, point 3, point 4. 347. Macam tu. Dan last kali 16.2. 16.2. Jadi bila awak tengok tu, key dia kena buat. Key dia kena buat 12.6, maksudnya 12.6 kena buat. Kalau tak orang akan salah baca jadi 126. Jadi kita kena ada key. Pilih salah satu, tak kisah. Janji orang nampak 12. Lepas tu adalah titik. Berbanding yang tadi. Jadi kita tengok yang ini data kita sekarang. Dia lebih banyak tertabur di bahagian kanan. So, mod dia yang inilah. Mod dia dekat 12 tu. Kemudian Madam tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Belah kanan ada 14. Belah satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh. Kenapa dia kata kanan?
kanan. Ya. Yang tadi kiri. Cara nak tengok tu madam nak tengok, nak kaji sekejap. Yang ni skewed to the right. Sebab biasanya stem and leaf ni, ini first time syllabus kita guna stem and leaf untuk mencari skewness. Sebelum ni kita memang mengira dulu nilai mean, nilai mode, nilai median, baru kita buat kesimpulan. So yang ini benda barulah. Tapi tak apa, pelajar ambil dulu. The data is skewed to the right. Okay, cara nak tengok nanti madam dapat, madam bagi tahu semula. Okay. So dia terbalik pula. Daripada stem and leaf, so kita keluarkan maklumat. Keluarkan semua, list down all the score that represented by the above display. So yang pertama bila kita baca ni, kita akan bagi 31, 37, 38, dan bila kita susun dia dah menjadi urutan menaik. Begitu juga selepas tu dia akan diikuti dengan nombor 40 dengan 42. Lepas tu 53 kan, 56, 59. Yang ni lebih mudah lah. 61, 64, 64, 66, 67, dan 7 tak ada. 7 tak ada, maksudnya tak adalah nombor 70-an. Okey, manakala 8 pula, 80 ada 3 kali. Okey, 80 ada 3 kali. Kemudian 88, 89, 93, 96. Yang ni Meda rasa lebih mudah lah. Cuba kita ada benda yang Meda tak selesaikan dengan pelajar di sini. Macam mana kita nak tahu data tu skewed to the right, skewed to the left. Okay? Sebab data kita kalau kita tengok tadi gini je. Adakah kita tengok mode? Sekejap kalau Meda tengok mode, dia berada sebelah. Okay. Kita try tengok mode. Kita nak buat kesimpulan ni. Mode ada di situ. Okey, tak apa. Sebab nanti takut video lama, nanti Meda akan tengok contoh soalan daripada sains. Sebab ini adalah syllabus sains. Kita adaptasi masuk ke dalam syllabus account. Cuma sekarang shape, macam mana nak tentukan sama ada right atau left, Madam akan bagi tahu selepas ini, episod yang ketiga. So Madam habiskan dulu episod yang kedua. Okay? Sekian, terima kasih.